Assalamualaikum dan salam sejahtera. Recording saya pagi ni kurang elok. Sound dia tu distorted. Jadi saya tak puas hati. Saya nak buat recording yang kedua lah. Dan yang saya nak cakap sekarang ni, topik sekarang ni ialah tentang relationship saya atau perhubungan saya dengan Anwar Ibrahim. Ramai orang baru kenal saya dalam setahun, 2 tahun atau 3 tahun ini. Mereka tak kenal saya semenjak tahun 77. Masa saya mula-mula terlibat di dalam politik. Ataupun tahun 98. Apabila saya mula terlibat dengan pergerakan reformasi. Dan seterusnya. Jadi mereka yang baru kenal saya setahun 2 ni membuat nilaian atau membuat assessment tentang saya dalam setahun 2 kebelakangan ini. Mereka tak tahu asal usul saya dengan Anwar Ibrahim, perhubungan saya dengan Anwar Ibrahim dari bangku sekolah lagi. Saya mula kenal Anwar Ibrahim tahun masa tu saya Form 1, iaitu tahun 63. Tapi Anwar sudah tingkatan 4, Form 4 semasa tu di Malay College Kuala Kangsar. Dan saya tidak rapat dengan Anwar semasa itu sebab senior. Kita kalau dulu di MCKK junior kita tak bergaul dengan senior. Asrama pun lain. Kita dipisahkan tahun pertama dengan yang senior, duduk asrama lain dan sebagainya. Dan Anwar ni rapat dengan pak saudara saya, Raja Arsyad Tun Uda, classmate dia tu. My uncle, my father's younger brother lah kira. Tapi saya mula mengenali Anwar Ibrahim. I began to understand him tahun 77. Masa tu Anwar sudah dibebas dari ISA. Anwar kena tangkap ISA kerana menganjur protes ataupun demonstrasi di Baling. Kononnya kaum petani di Baling banyak mati kebuluran. Jadi dia buat protes. Dia ditangkap, dimasuk, dibawa ISA dan dimasukkan ke dalam Kemunting. Apabila dia bebas dari Kemunting, dia mula bergiat ataupun aktif dengan boleh dikatakan politik PAS atau politik Islam. Anwar datang ke Terengganu. Saya masa tu duduk di Terengganu. Dia datang ke Terengganu berceramah tentang politik Islam, Islamic politik. Dan dia bercerita tentang Islamic State, bercerita tentang the Ottoman Empire, bercerita tentang kita kena kembalikan pemerintahan Islam. Sekarang ni Malaysia di bawah pemerintahan Taghut, pemerintahan bukan Islam, pemerintahan fasik, pemerintahan UMNO. Yang tidak menghayati Islam, yang melanggar Islam, yang berkurang hajar kepada Islam dan sebagainya. Saya tertarik dengan Islamic politik ataupun konsep Islamic State, konsep negara Islam dan masyarakat madani. Ya, masyarakat madani. Tahun 70-an lagi sudah timbul konsep ataupun isu masyarakat madani. Masyarakat madani ringkas ialah a caring society, a compassionate society. Satu masyarakat yang boleh dikatakan menghayati, prihatin tentang keperluan kehendak masing-masing. Bermaknanya kita ni ambil kira tentang jiran kita, tentang rakan kita, tentang kawan-kawan kita. Kalau mereka dalam kesusahan, kita membantu mereka. Basically a caring society, a society that cares about people, about animals, about the environment. Hari ni banyak duk cerita pasal isu environment. Dulu lagi kita dah cerita pasal menghormati environment dan seterusnya. So benda tu berterusan hingga ke satu masa tahun 82 Anwar masuk UMNO. Bila Anwar masuk UMNO, kita dah renggang lah dengan dia. Kita tak berapa dah nak rapat dengan dia sebab
asas perjuangan Anwar dan asas perjuangan kita ialah menentang UMNO. Hari ni, tahun 82 dia masuk UMNO. Alasan dia, UMNO ni korup. UMNO ni teruk. UMNO ni anti-Islam. Jadi kita masuk ke dalam UMNO untuk nak mengislamkan UMNO. Kita nak cuci UMNO dari dalam. Jawapan kita kalau kita lompat dalam tong tahi, hasrat kita nak cuci tong tahi dari dalam, bukan tong tahi bersih. Kita yang kotor kena tahi. Kalau nak cuci tong tahi, jangan lompat dalam tong tahi, duduk jauh. Dan ambil tu yang fire brigade punya yang tembak air tu. Kita tembak tong tahi tu dari jauh untuk nak membersihkan. Bukanlah dengan melompat masuk tong tahi. So anyhow, kita berpisah. Sehingga 98. 98 tu Anwar ditendang keluar dari UMNO. Dan Anwar boleh dikatakan pengasas pergerakan reformasi. Tapi pergerakan reformasi itu bukan idea Anwar. Itu dicuri dari Indonesia. Sebelum tu Indonesia sudah ada dah. Pergerakan reformasi yang menentang Presiden Soeharto, nak jatuhkan Presiden Soeharto. Anwar ciplak ini slogan dan konsep perjuangan reformasi. So tak apa, curi ke, idea sendiri ke, tapi kalau kita memperjuangkan reformasi, reformasi politik, reformasi pendidikan, reformasi macam-macam lah di dalam Malaysia, kita boleh maafkan Anwar atas pengkhianatan dia dan kita boleh bersama Anwar. Walaupun kita tahu semasa itu Anwar ni dia boleh dikatakan pengasas kepada pergerakan reformasi kerana dia anti Mahathir. Dia nak guna reformasi sebagai pergerakan anti Mahathir, tapi kalau dia tubuhkan pergerakan anti Mahathir mungkin tak banyak sambutan. So dia buat pergerakan reformasi yang secara tak langsung is an anti Mahathir movement. Tapi kalau dah melalui anti Mahathir movement kita mencapai reformasi ataupun perubahan, tak apalah, kita boleh terima konsep tu. So kita since 98 and then 99 ditubuhkan Parti Keadilan Nasional, dan saya duk tunggu gak baru ni. Hari ni 9 hari bulan April, saya tunggu semenjak 4 hari bulan April. Dah 5 hari saya tunggu. Saya tunggu mereka umum birthday Parti Keadilan. Parti Keadilan birthday dia 4 April. Hari ni 9 April, 5 hari dulu hari jadi ataupun hari ulang tahun Parti Keadilan Nasional. Tapi tak ada orang pun celebrate. Dia orang lupa. 4 April baru ni, 4 April minggu ini, bahawasanya ulang tahun Parti Keadilan Nasional yang ditubuhkan pada tahun 1999. 499, 4th April 99. So even Parti Keadilan punya birthday pun dia orang dah lupa, dia orang tak teringat. Anyhow, kita orang sokong sebab kita tahu untuk membawa perubahan kita kena ada parti politik, kita kena ada platform politik. Kita sebagai NGO, sebagai persatuan, sebagai movement, pergerakan, tak cukup untuk kita nak bawa perubahan. Kena terlebih dahulu kuasa politik. Apabila kita ada kuasa politik, barulah kita boleh membawa perubahan. You need political power to bring change to the country. So terlebih dahulu kena mendapat political power ataupun kuasa politik, barulah boleh bercerita tentang perubahan atau change. So kita sokong Anwar untuk mendapat kuasa politik. Kalau tidak, perubahan atau reformasi mustahil dicapai. So this went on 99 terus hingga ke tahun 2008.
2008 daripada 1998, bermaknanya tahun 98 hingga tahun 2008 kita memperjuangkan perubahan melalui saluran politik, through the political process, through a peaceful process. Kita tak mau macam Arab Spring ataupun Iran Revolution, di mana kita ada armed revolution, ataupun kita ada perubahan melalui tumpah darah, perubahan melalui senjata. We want a change through the democratic process, through the political process. Pasal tu kita sokong untuk bertanding pilihan raya, menang pilihan raya, dan kita tak mau buat macam cimping dulu. Angkat senjata, tembak sini, tembak situ, bunuh orang ni, bunuh orang tu. Itu bukan perubahan yang kita nak. But political change through political process ataupun through democratic process kita boleh terima. 2008 dari 98 tu akhirnya kita mendapat boleh dianggap sebagai beberapa kemenangan, terutama sekali di Pulau Pinang dan di Selangor, dan of course di Kelantan jugalah. Dan Kelantan tu since tahun 90 lagi, 1990. So apabila kita menang di beberapa negeri itu, terutama sekali di Selangor, ini penting sebab saya ni anggap saya ni anak Selangor. Walaupun saya lahir di England, tapi keluarga saya kerabat Selangor. Jadi walaupun saya tak lahir di Selangor, saya lahir di England, saya masih anggap saya ni sebagai anak Selangor, kerabat Selangor. Jadi apabila Selangor ni jatuh kepada tangan pembangkang, UMNO Barisan ditendang keluar dari Selangor, saya memang rejoice, saya bergembira. Malam tu apabila umum 2008 tu, masa umum Selangor sudah jatuh, saya punya excited, suka hati sangat. Sampai keluarga-keluarga saya, adik-beradik, sepupu saya dan sebagainya telefon, tengah malam, oi, kita sudah tawan Selangor. Oi, Selangor has fallen. We have succeeded. Dah berapa tahun kita cuba tawan Selangor. Akhirnya kita berjaya. That was the best news in my whole life. Selangor has fallen. So, Pakatan Rakyat semasa tu bentuk kerajaan baru di Selangor. Kerajaan yang ada DAP, yang ada PAS. Tapi PKR is the lead partner, iaitu Menteri Besar datang dari PKR. Dan apabila Tan Sri Khalid Ibrahim dilantik sebagai Menteri Besar Selangor, istana pun gembira. Even the Sultan's Palace, mereka gembira oleh kerana sekarang ni kita bukan orang politik, walaupun yalah Tan Sri Khalid ni bertanding dan menang pilihan raya, tapi Tan Sri Khalid is a technocrat. Tan Sri Khalid is not a politician. In fact, Tan Sri Khalid is a very bad politician. Satu ahli politik yang boleh dikatakan tidak begitu hebatlah arwah Tan Sri Khalid tu. But he's a technocrat. He is the best man to run Selangor as Menteri Besar Selangor. Because dia ni, dasar ekonomi baru, dia dulu pengasas ASB, ASN, dia ni pengasas. He was the mastermind. Yang siapa ingat dulu Dawn Raid dekat London. The Dawn Raid tu, mastermind Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid tu yang membuat Dawn Raid, dan Guthrie's tu, kerajaan Malaysia berjaya mengambil balik dari kerajaan British. Malaysia took back Guthrie's from the British through a Dawn Raid. Siapa dia punya mastermind? Tan Sri Khalid. Jadi pencapaian atau achievement Tan Sri Khalid tu banyak. Dan yang sebenar ramai generasi baru, the young generation, tak berapa tahu jasa Tan Sri Khalid bukan saja kepada negara, kepada Malaysia, tapi kepada orang Melayu. Jasa Tan Sri Khalid ni 10 kali lebih dari Anwar. Anwar cakap banyak, tapi jasa tak banyak. Tan Sri Khalid ni tak cakap apa, senyap. Tapi jasa dia ni berganda-ganda banding dengan Anwar. So, the best man to be Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor, boleh dikatakan even istana kata, semenjak merdeka, bukan Sultan lah, adik-beradik Sultan bagi tahu. Dia kata, semenjak merdeka,
Selangor belum lagi ada menteri besar yang boleh dikatakan setaraf dengan Tan Sri Khalid. Since independence, since merdeka, finally, akhirnya Selangor mendapat satu menteri besar yang hebat, yang boleh dikatakan is an asset not only to Selangor, to the whole country. Inilah maknanya Tan Sri Khalid punya reputation dihormati di kalangan orang kerajaan, di kalangan istana. Mereka semua menghormati Tan Sri Khalid. So everything was good. Maknanya pengorbanan kita, kerja kita, berapa kali kita, bukan saya seorang lah, ramai lagi kena tangkap, masuk jail, keluar jail, kena pukul. Masa di balai polis, depan isteri saya kena pukul oleh polis kerana menentang kerajaan. Itu semua worth it lah. Maknanya akhirnya kita punya, boleh dikatakan susah payah yang kita menghadapi, penderitaan yang kita menghadapi, semua boleh dikatakan well paid in the end. Akhirnya adalah faedah atas apa yang kita telah rugi, apa yang kesusahan kita telah berjalan. Tetapi tak sampai setahun lebih selepas kerajaan baru ditubuhkan di Selangor, selepas Tan Sri Khalid dilantik sebagai Menteri Besar Selangor, diorang mula berkomplot dan berkonspirasi nak jatuhkan Tan Sri Khalid. Jadi kita pun duka cita lah. All that effort, all that work untuk nak tukar kerajaan, untuk nak adakan kerajaan baru, untuk Tan Sri Khalid ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor yang baru. Tak lama kemudian dia orang nak jatuhkan Tan Sri Khalid. Jadi saya pun not happy lah. Saya kritik Anwar. Bila saya kritik Anwar datang London. Anwar datang London, dia suruh ada seorang lah, kawan seorang, kawan Nurul Izzah lah. Actually budak ni, perempuan ni baik dengan Nurul Izzah. Dan kawan Nurul Izzah ni arrange perjumpaan di antara saya dengan Anwar. Breakfast. Saya jumpa Anwar untuk breakfast, untuk peace talk. Maknanya kita akan adakan peace talk, table talk, supaya boleh dikatakan perselisihan faham ataupun krisis di antara saya dengan Anwar ni boleh diselesai. Saya pergi breakfast dengan Anwar, dan Anwar kata, what are you not happy? Sebab apa ni you not happy with me? Saya cerita lah. Saya cerita ni, saya cerita tu, saya kata kita ni berjuang bertahun-tahun, kita ni telah berkorban macam-macam, kita ni telah melalui susah payah macam-macam, dan kita telah berjaya bentuk kerajaan dalam Selangor. Tapi saya tengok perjalanan ni sudah tak betul. Janji-janji yang telah dibuat sebelum pilihan raya, satu pun belum lagi capai. All the promises, satu pun belum capai lagi. Janji macam-macam, inilah, itulah. Dah bila kita berkuasa, tak pula maknanya menunaikan atau melaksanakan janji ini. Anwar kata, Pat, saya nak buat. Bukan saya tak mau buat. Saya nak buat macam-macam. Tapi saya disekat oleh Tan Sri Khalid. Itu rahsia yang telah didedah kepada saya semasa saya breakfast dengan Anwar di London. Saya nak buat macam-macam. Saya nak buat semua yang saya janji. Tapi masalah saya, obstacle saya, Tan Sri Khalid Ibrahim sekat, dan Tan Sri Khalid tak mau dengar cakap saya. Apa saya cakap, Tan Sri Khalid ni reject. Dia tak mau dengar. He won't listen to me. Apa yang saya buat, dia buat sebaliknya. Bila saya dengar tu, saya mula jadi anti Tan Sri Khalid. Saya pun tulis artikel. Sepatutnya Tan Sri Khalid ni diganti dengan Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor baru. Saya tulis. Dan saya tulis tu tahun 2010. Apabila Anwar beritahu saya, masalah dia ialah Tan Sri Khalid. Sebab Tan Sri Khalid lah janji-janji semua tak boleh nak ditunaikan.
Tan Sri Khalid ni penyekat, obstacle kepada perubahan, kepada reformasi. Saya pun bertukar menjadi anti Tan Sri Khalid dan saya promote Azmin Ali. Azmin Ali sepatutnya ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor. 2010 lagi saya dah cakap tu. 2010. Dan kemudian saya dapat tahulah. Kemudian, berapa tahun kemudian, rupanya Tan Sri Khalid ni mangsa fitnah. Dan seorang dari mereka yang memfitnah Tan Sri Khalid ialah Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution telah pergi sini, pergi situ berceramah dan condemn Tan Sri Khalid Ibrahim. Dan akhirnya Saifuddin Nasution terpaksa minta maaf secara terbuka, open apology. Oleh kerana dapat tahu kemudian apabila Tan Sri Khalid hantar surat saman, Saifuddin Nasution rupanya bohong, fitnah dan cakap macam-macam terhadap Tan Sri Khalid, sama macam Anwar. Apa yang Anwar cakap tu diulangi oleh Saifuddin Nasution. Rupanya Anwar dan Saifuddin memfitnah Tan Sri Khalid, dia membohong. Dan cerita sebenar, kalau saya nak cerita sebenar apa berlaku, saya kena buat satu video lagi, satulah, a new video. Video ni tak sempat saya nak cerita apa benda yang sebenar berlaku behind the scenes. Apa yang mereka buat terhadap Tan Sri Khalid, dan Tan Sri Khalid lawan ataupun tidak mau dengar Anwar bukan sebab apa? Sebab banyak penyelewengan yang mereka nak buat di Selangor. Banyak. Macam-macam penyelewengan, salah guna kuasa, dan Tan Sri Khalid tak mau terlibat dengan apa-apa tindakan atau apa-apa jenayah dan salah guna kuasa di dalam Selangor. Mereka nak 100, misalnya saya bagi satu contoh, mereka nak 100 juta cash diberi kepada PKR untuk pilihan raya. Tan Sri Khalid say no. Duit ni duit rakyat, duit negeri. I tak boleh bagi. Macam mana saya ambil duit negeri 100 juta saya bagi kepada PKR? Itu satu isu yang dibangkit terhadap Tan Sri Khalid. Saifuddin Nasution sendiri sebut yang Tan Sri Khalid ni tak sokong parti. Tak sokong parti kerana apa? Kerana tak mau bagi 100 juta duit negeri, duit rakyat kepada parti. Jadi mereka tuduh Tan Sri Khalid ni mengkhianati parti konon. Itu satu. Banyak lagi. Isu tanah, isu ini, isu pasir misalnya. So many. Ringkas cerita, mereka nak salah guna kuasa. Tan Sri Khalid tak benar mereka salah guna kuasa. Tan Sri Khalid tak benar duit rakyat, duit kerajaan diguna untuk parti. Jadi mereka oust, mereka gulingkan Tan Sri Khalid. Apabila itu berlaku, saya pun bertukar balik. Mula-mula saya marah Anwar. Bila Anwar cerita kononnya keburukan Tan Sri Khalid, saya bertukar menjadi pro Anwar dan anti Tan Sri Khalid. Apabila saya dapat tahu the real truth tentang isu ini, saya pun marah sangat dengan Anwar. Saya rasa Anwar telah bunuh Tan Sri Khalid, satu Perdana Menteri satu Menteri Besar, the best Menteri Besar dalam sejarah Selangor. The best in the history of Selangor semenjak merdeka. Saya kata semenjak merdeka sebab sebelum merdeka, saya punya atuk, Raja Tun Uda juga Menteri Besar Selangor. My grandfather was Menteri Besar Selangor. Semasa itulah sebelum merdeka. Semasa zaman British dulu. Saya kata selepas merdeka, semenjak merdeka, tak adalah Menteri Besar Selangor lebih baik dari Tan Sri Khalid. Jadi saya rasa satu kerugian besar, in particular untuk Selangor. Iaitu Selangor has lost one of the best Menteri Besar in history. Dan Tan Sri Khalid dinyaya, difitnah dan diguling kerana dia tidak mahu salah guna kuasa. Dia diguling sebab tak mahu salah guna kuasa. Dan orang yang membuat ni ialah Anwar Ibrahim. Semenjak hari itu, saya cuci tangan. Saya bukan lagi menghayati perjuangan Anwar Ibrahim. Saya tidak lagi sokong Anwar Ibrahim.
As far as I am concerned, Anwar Ibrahim seorang manusia yang tak guna. Oleh kerana itu, hari ini saya tidak bersama Anwar. Atas prinsip, orang yang boleh membunuh orang macam Tan Sri Khalid is not worth supporting. Tidak layak saya menyokong. Saya rasa ni, walaupun dia Perdana Menteri dan saya ini tidak ada apa-apalah, tapi saya rasa my moral compass, my moral values is far higher than Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.